Jadi ingat 5 kaedah untuk mendapatkan dana perniagaan. Kita cuba jana daripada operasi perniagaan. Kita boleh bincang dengan pemegang saham untuk mereka tambah modal. Kita cari pembiayaan daripada institusi-institusi keuangan. Yang keempat, kita bincang dengan pembekal kita untuk sama-sama berkongsi risiko dalam projek-projek yang mungkin menarik bagi mereka. Dan yang kelima, kita bekerjasama dengan pelanggan kita agar mereka dapat membiayai sebahagian daripada kos untuk menjana perkhidmatan ataupun untuk mengeluarkan barangan yang mereka telah pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Di dalam membentuk bajet ataupun di dalam menguruskan perniagaan, biasanya dana yang dikehendaki lebih daripada dana yang kita mampu sediakan. Jadi ini merupakan satu cabaran yang sentiasa dihadapi oleh perniagaan, khususnya ketua pegawai keuangan ataupun pengurus keuangan mana-mana perniagaan. Jadi dia kena bijak untuk mencari sumber-sumber dana atau untuk mewujudkan dana daripada kaedah-kaedah dan polisi-polisi perniagaan agar keperluan dana perniagaan itu dapat diwujudkan, projek dan juga program perniagaan dapat ditampung dan perniagaan dapat diperkembangkan seperti yang telah dirancang terlebih awal. Jadi ini merupakan satu perkara penting di dalam menguruskan keuangan perniagaan, dan pada pandangan saya ada 5 lah kaedah yang boleh digunakan oleh perniagaan untuk menampung keperluan dana yang sentiasa mendesak di dalam mana-mana perniagaan. Yang pertama tentulah ialah penjanaan dana daripada operasi perniagaan. Ini bermakna kita kena menjual, dan apabila kita jual, kita kena kutip hasil jualan kita itu, dan dalam masa yang sama biasanya perniagaan akan menanggung pelbagai jenis kos. Jadi sekiranya kita dapat menjimatkan kos ataupun menangguhkan pembayaran kepada pemiutan-pemiutan kita ataupun pembekal-pembekal kita, maka tentunya dana yang ada tu lebih banyak. Jadi sumber pertama yang biasanya dicari oleh pihak yang menguruskan keuangan perniagaan ialah sumber daripada operasi. Kerana ini bergantung kepada kelancaran operasi, perkembangan jualan, pengurusan pemiutan, pengurusan rantaian bekalan. Jadi sekiranya perkara-perkara ini menjadi cekap, maka mungkin ada tambahan dana di dalam perniagaan. Perkara yang kedua ialah kita pergi balik kepada pemegang saham kita dan kita minta mereka tambah modal lah. Jadi ini satu cara juga, khususnya apabila perniagaan memasuki fasa-fasa yang lebih mencabar atau memerlukan kepada perbelanjaan modal yang besar, ataupun kita ada projek-projek tertentu yang datang secara tiba-tiba. Jadi mungkin pemegang saham kita, pihak yang paling mempunyai taruhan yang tinggi ke atas perniagaan, mungkin mereka rasa okey, berbaloi untuk mereka tambahkan modal lagi. Jadi dalam tambahan modal ini biasanya boleh dibuat dalam 2 bentuk lah. Satu, dia tambah modal saham syarikat sekiranya perniagaan kita berjalan sebagai sebuah syarikat sedang berhad. Jadi modal yang ditambah tu dia tak boleh ambil balik lagi lah, melainkan didapat balik dalam bentuk dividen. Keduanya, dia boleh tambah dalam bentuk advance ataupun pendahuluan daripada pemegang saham. Jadi mungkin sekiranya kita dah laksanakan projek, dapat pulangan, mungkin kita kena bayar balik pendahuluan itu kerana ianya bukannya modal yang tetap. Jadi cara yang kedua ialah dengan pergi berbincang dengan pemegang saham sama ada mereka boleh menambah modal mereka, tapi ini juga bergantung dengan kedudukan keuangan pemegang-pemegang saham kita lah. Jadi tak, kadang-kadang ini merupakan satu perkara yang
tidak dijadikan prioriti di dalam perniagaan. Perkara yang ketiga ialah mendapatkan pembiayaan daripada institusi-institusi kewangan yang ada lah. Jadi di sini biasanya yang pertama, kita perlu menjadi sebuah perniagaan yang berdaya maju, berpotensi aliran tunainya yang kukuh, kerana ini merupakan perkara utama yang akan dilihat oleh institusi keuangan. Kemudian sekiranya kita pergi untuk mendapatkan pembiayaan projek-projek tertentu, maka kita kena yakinkan institusi keuangan bahawa projek kita itu berdaya maju. Jadi dia tak boleh, kita ada satu projek, ianya akan menjana pendapatan tambahan tertentu. Kita tak boleh hanya pergi begitu, kita kena perincikan projek apa, apakah produk yang akan dikeluarkan ataupun perkhidmatan yang akan dikeluarkan, banyak mana jumlah produk ataupun perkhidmatan itu, siapa yang akan menjadi pelanggannya, siapakah pelanggan-pelanggannya, kerana institusi keuangan akan tengok juga sama ada pelanggan-pelanggan ini mempunyai keupayaan untuk membeli dan membayar kepada perniagaan kita produk-produk ataupun perkhidmatan yang mereka dapatkan daripada kita, dan bagaimanakah bentuk aliran tunainya, adakah ianya positif dengan cepat ataupun memerlukan masa untuk perniagaan mendapatkan aliran tunai positif daripada projek berkenaan, dan kredibiliti pihak-pihak yang terlibat juga akan dinilai oleh pihak pembiaya lah. Contohnya kalau kita nak buat kilang untuk mengeluarkan produk-produk tertentu, kadang-kadang dia tengok juga kontraktor yang kita buat ni ada pengalaman atau tidak, kedudukan keuangan kontraktor kuat atau tidak. Jadi inilah kadang-kadang menyebabkan proses untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi keuangan itu panjang, kerana mereka melihat banyak perkara. Sebab institusi kewangan pun mereka sebenarnya menggunakan dana daripada orang lain juga, bukan dana mereka sendiri. Jadi mereka kena jujur dan amanah di dalam menggunakan dana untuk membiayai perniagaan. Jadi hanya perniagaan yang berdaya maju, ada potensi projek yang jelas, aliran tunainya dan pihak-pihak yang terlibat kukuh, maka peluang untuk mendapatkan pembiayaan lebih tinggi. Satu lagi jenis pembiayaan ialah pembiayaan modal kerja. Ini lebih bergantung kepada track record perniagaan kita. Sekiranya kita mempunyai track record yang bagus, aliran tunai yang kukuh, jika kita pernah mendapatkan pembiayaan daripada bank, kita sentiasa membayar mengikut tempoh-tempoh yang telah ditetapkan, ini akan meningkatkan kredibiliti ataupun tahap kepercayaan pembiaya ke atas perniagaan kita. Jadi jika ada keperluan dari segi modal kerja, maka mereka akan tengoklah mengapa kita perlu modal kerja yang lebih, dan itu perlu kita yakinkan, dan bagaimana kita nak bayar mereka balik. Kaedah yang keempat yang boleh digunakan oleh perniagaan ialah pembiayaan daripada pembekal ataupun dipanggil vendor financing. Ini juga merupakan satu teknik yang mana apabila kita ada projek tertentu dan projek ini memerlukan kos yang tinggi, jadi kita kena berpakat dengan pembekal kita agar sebahagian daripada kos projek itu mereka yang akan biayai, bukannya kita ataupun bukannya daripada pihak institusi keuangan. Jadi ini akan memudahkan projek berjalan dengan lancar, kerana pembekal kita pun mempunyai taruhan di atas kejayaan projek itu, dan dalam masa yang sama keperluan modal kita semakin kurang. Kalau kita kena biayai keseluruhan daripada projek itu, mungkin kita kena gunakan modal dalaman yang ada, ataupun jika tak cukup kita kena cari pembiayaan daripada pihak institusi keuangan. Tapi sekiranya sebahagian daripada kos untuk projek yang nak kita masuki itu dibiayai oleh pembekal kita, maka keperluan modal itu jauh lebih kecil. Jadi ini satu perkara penting, tapi tentunya lah orang yang nak membekal kepada kita tu dia kena percaya kepada siapa yang menjalankan perniagaan kita, track record kita ataupun sejarah perniagaan kita pun kena bagus,
dan kita kena ada credibility yang tinggi dari segi pembayaran balik kepada pembekal. Jadi ini penting juga, dan tentunya mereka akan tengok siapakah pelanggan-pelanggan yang akan terlibat, kerana sekiranya pelanggan itu tidak kukuh kewangan mereka, mungkin projek yang nak kita masuki itu ataupun nak kita adakan tu tak berdaya maju. Jadi ini juga merupakan satu kaedah untuk mengurangkan keperluan dana, tetapi dia kena ada prasyarat-prasyarat tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, agar ianya dapat dibiayai oleh pembekal, dan ini mengurangkan keperluan dana kita. Dan perkara yang kelima ialah pembiayaan daripada pelanggan kita sendiri. Jadi kadang-kadang benda ni sebenarnya sudah diamalkan. Contohnya apabila kita meminta deposit daripada pelanggan sebelum kita menguruskan pembelian mereka, maka sebenarnya sebahagian daripada modal kerja kita telah diberikan oleh pelanggan. Jadi inilah kadang-kadang kaedah yang boleh kita laksanakan dengan cepat, sebab ianya memerlukan kerjasama daripada pelanggan, tapi tentunya lah pelanggan yang sanggup membayar deposit pada kita, mereka pun kena diyakinkan bahawa kita akan mampu untuk menyediakan barangan mereka ataupun perkhidmatan kepada mereka seperti yang kita janjikan. Jadi kalau mereka tak yakin, mereka pun tak berani nak meletakkan duit mereka dahulu sebelum mereka mendapat barangan ataupun perkhidmatan. Tapi tentunya dalam projek-projek yang besar, kita kena gunakan teknik ini juga supaya keperluan modal kita juga dapat diminimalkan. Jadi ini memerlukan kepada penelitian lah dari segi pemilihan pelanggan, polisi, kredit misalnya, dan juga kontrak yang kita adakan di antara kita dengan pelanggan. Tapi objektifnya ialah sekiranya mereka dapat membiayai sebahagian daripada kos di dalam kita menjana barangan ataupun perkhidmatan pada mereka, maka tentunya keperluan modal kita menjadi lebih kecil. Tapi ini berbalik kepada kemampuan kita untuk meyakinkan mereka bahawa ini merupakan satu keperluan dan kita mampu untuk memenuhi kontrak itu sekiranya mereka membayar deposit kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 5 kaedah ini merupakan pendekatan asas dari segi bagaimana mana-mana perniagaan menambahkan modal ataupun memperkukuhkan keupayaan membiayai projek-projek dan juga program-program yang ada di dalam perniagaan untuk memperluaskan ataupun memperbesarkan lagi pasaran, meningkatkan jualan. Di dalam masa yang sama, kita tidak perlu mencari modal yang lebih, tidak perlu pergi kepada institusi keuangan sekiranya kita dapat mencari ruang-ruang yang membolehkan kita membiayai kehendak perniagaan berdasarkan aliran tunai dalaman ataupun jika dibantu oleh pemegang saham. Dan sekiranya kita bekerjasama dengan pembekal dan juga pelanggan, mungkin keperluan modal ini dapat diminimalkan. Mungkin saya perlu ingatkan di sini di dalam merangka strategi perniagaan, di dalam merangka pelan perniagaan, perkara penting yang kita kena jaga ialah meminimalkan keperluan modal. Jadi inilah sebabnya banyak perniagaan, mereka misalnya tidak memiliki aset, tapi mungkin mereka hanya menyewa apabila perlu, hanya menyewa premis-premis untuk mereka beroperasi, kerana sekiranya mereka membeli aset demikian, sebahagian besar daripada modal telah diperuntukkan untuk perkara itu. Tetapi dengan menyewa, mereka mempunyai lebih banyak flexibility untuk menukar premis misalnya sekiranya perlu memperkecilkan perniagaan. Jadi ini perkara-perkara yang kena difikirkan dengan serius agar keperluan modal perniagaan itu diminimalkan. Jadi kita berniaga ni untuk membuat keuntungan, untuk memperkukuhkan aliran tunai kita. Kita bukan berniaga untuk tunjuk ke orang itu kita ada bangunan, kita ada pejabat yang cantik yang kita milikinya, sebab itu mungkin merupakan
keputusan-keputusan perniagaan yang berbeza. Mungkin itu lebih kepada pelaburan dan ianya tidak boleh dikaitkan dengan operasi perniagaan kerana itu akan menyebabkan kita memerlukan modal yang lebih, dan apabila kita mempunyai komitmen kepada institusi kewangan, maka aliran tunai yang boleh kita gunakan untuk memperkembangkan perniagaan mungkin lebih terhad. Jadi ingat 5 kaedah untuk mendapatkan dana perniagaan. Kita cuba jana daripada operasi perniagaan. Kita boleh bincang dengan pemegang saham untuk mereka tambah modal. Kita cari pembiayaan daripada institusi-institusi keuangan. Yang keempat, kita bincang dengan pembekal kita untuk sama-sama berkongsi risiko dalam projek-projek yang mungkin menarik bagi mereka. Dan yang kelima, kita bekerjasama dengan pelanggan kita agar mereka dapat membiayai sebahagian daripada kos untuk menjana perkhidmatan ataupun untuk mengeluarkan barangan yang mereka telah pesan. Jadi saya berharap 5 kaedah ini membantu anda di dalam proses pembentukan bajet untuk tahun hadapan, dan kaedah yang sama boleh digunakan untuk pengurusan keuangan perniagaan secara amnya jugalah. Ianya bukan terhad pada bajet saja. Jadi sekiranya anda mendapat manfaat daripada video ini dan juga video-video lain yang dikongsikan di channel Pok Nik Din ini, maka kongsikanlah lagi video-video kami kepada rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel Pok Nik Din agar kita perkembangkan lagi ilmu-ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes bagi menjadikan mereka usahawan yang lebih berilmu, yang lebih berkemahiran, dan ini tentunya akan membantu mereka untuk menjadikan perniagaan mereka lebih berdaya maju dan lestari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.